Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tan Sri Speaker. Saya harap Tan Sri Speaker okey tak blood pressure tak naik Okey. Saya belum cek. Nanti lepas ini saya akan cek yang berapa. Kenapa dia orang nak gelap pula Tan Sri? Sudah. Saya seorang je kat sini relax. Saya seorang je kat sini. Nampang supaya menteri boleh jawab. Sila. Pendek aja Tan Sri Speaker. Sila. Jangan relax je. Jangan khawatir, relax ya. Sila. Saya nak sentuh tentang kerajaan tempatan 0501%. Saya nak tanya. Saya minta Kementerian KPKT untuk menimbangkan untuk meminda undang-undang meminda Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974, Akta 133 dan juga meminda Akta Kerajaan Tempatan 1976, Akta 171, peruntukan undang kecil untuk PBT buat undang-undang berkaitan asrama ya. Jadi ketika ini di bawah KPKT tidak ada satu perundangan khusus tentang pengendalian dan pengurusan asrama-asrama pekerja dan asrama-asrama penuntut di dalam kawasan-kawasan terutama kawasan Ampang ya, ia terjadi dan ia telah menjadikan satu isu yang mengacau ganggu penduduk-penduduk di sekitar kawasan Ampang khususnya. Jadi saya minta kementerian untuk meneliti perkara ini agar satu peruntukan khusus dirangka agar ada satu garis panduan bagaimana asrama-asrama ini harus dikendalikan di kawasan-kawasan seluruh negara. Dan saya difahamkan bahawa minggu depan ada satu bengkel yang akan membincangkan tentang dasar pindaan undang-undang tempatan dan saya harap perkara ini akan dibawa dalam perbincangan bengkel itu dan dirangkakan satu perundangan yang khusus tentang apa yang saya sebut tadi. Satu lagi saya juga minta Jabatan KPKT juga untuk memikirkan, merancangkan atau meneliti pentingnya untuk menubuhkan satu jabatan cerun di PBT, terutamanya di kawasan Ampang yang mana kita lihat pembangunan di lereng bukit telah mengakibatkan satu tragedi 6 bulan 12 hari Senin lepas 2008, tragedi tanah runtuh di Bukit Antarabangsa. Tapi apa yang mengecewakan sekarang adalah projek ini sudah membelanjakan sebanyak 70 juta tetapi projek ini terbengkalai, tidak habis, tidak selesai kerjanya. Jadi saya minta KPKT untuk meneliti perkara ini dan berikan jawapan kerana mereka-mereka yang bertanggungjawab termasuklah pemaju perumahan dan juga Syabas. Jadi kita tidak mahu amalan anti nasional ini diteruskan oleh kerajaan BN nasional ya, yang telah dilaung-laungkan itu. Saya juga minta seperti apa yang disebut oleh Tangga Batu tadi tentang projek-projek terbengkalai. Di bawah kerajaan BN anti nasional dahulu, Selangor banyak projek-projek terbengkalai. Jadi saya minta menteri untuk menggunakan kuasa. Setakat ini menteri belum pernah lagi menggunakan kuasa Akta Perumahan Kawalan dan Perlesenan 1966 bahagian 5 yang mana kuasa menteri untuk memberikan arahan bagi maksud melindungi kepentingan pembeli. Setakat ini belum saya tahu lagi menteri menggunakan kuasa ini untuk mengambil tindakan kepada pemaju-pemaju yang telah mengakibatkan melakukan kezaliman kepada pembeli rumah yang banyak projek-projek terbengkalai di seluruh negara dan khususnya di Selangor. Jadi saya minta sekiranya kerajaan BN ini tidak anti nasional, maka cubalah selesaikan masalah ini. Sekian, terima kasih Tuan Speaker. Sila menteri. Sila jawab. Dan khususkan kepada apa yang dibangkitkan oleh Dalam Permasa. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Tapi dulu saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan. Terima kasih saya kepada ahli yang berhormat. Walaupun Diwani lengang, yang membangkang tidak mau mendengar, mereka mencari hela dan sebagainya. Namun demikian, saya mengucapkan terima kasih pada 4 orang pembahas, sama ada daripada pembangkang maupun daripada ahli-ahli Barisan Nasional yang membangkitkan beberapa perkara seperti mulai pada hari semalam, yaitu Simpang Ranggang telah membangkitkan tentang soal Puteri Mas, projek perumahan Puteri Mas, dan saya ingin menjawab di sini bahawa TTPR hanyalah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar suatu kes jika yang difailkan dalam tempoh 12 bulan. Tarikh tamat tempoh liability kecacatan dalam kes ini adalah di luar bidang kuasa TTPR untuk mendengar kes-kes tersebut. Saya juga, Kementerian juga telah menerima beberapa perkara yang dibangkitkan mengenai dengan peruntukan 080000 Balai Bomba Simpang Ranggang. Jangan projek Balai Bomba Simpang Ranggang
telah disenaraikan dalam rancangan Malaysia ke-10 tetapi tidak diluluskan. Walau bagaimanapun pada masa ini terdapat 3 balai berhampiran, iaitu Balai Bomba Ranggang, Balai Bomba Keluang dan Balai Bomba Kulai. Pasukan bomba sukarela di Simpang Ranggang telah dibekalkan sebuah kereta bomba ataupun proton arena beserta dengan aksesorisnya seperti pump hose dan lain-lain pada tahun 2008. Pada hari ini juga Simpang Ranggang telah membangkitkan tentang soal perumahan di mana lift jatuh dan sebagainya. Tapi oleh kerana soalan ini saya belum dapat jawapan, insya-Allah saya akan bagi jawapan kepada pihak yang berkenaan secara bertulis. Kemudian hal yang berhormat Tangga Batu bertanya tentang incinerator yang telah dicadangkan di kawasan Tangga Batu di Melaka. Saya percaya ini sedang dalam perhatian dan penelitian kementerian saya. Walau bagaimanapun kita akan mungkin masukkan dalam dalam rancangan Malaysia ke-10, iaitu rolling kedua plan rancangan Malaysia ke-10. Ini saya percaya bahawa pembangunan ini amat mustahak kerana ianya sebagai satu kepentingan bukan saja di peringkat negeri Melaka tetapi juga satu kepentingan nasional yang perlu diambil kira oleh kementerian. Mengenai dengan soal rumah terbang Kalai, saya percaya semua kita tahu di seluruh negara, bukan saja di Melaka, bukan saja di Ampang, tetapi di seluruh negara berlakunya rumah-rumah terbang Kalai yang dilaksanakan oleh pihak swasta. Dan kerajaan juga telah prihatin, Kerajaan Barisan Nasional telah prihatin pada bajet yang telah dibantangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita merangkap Menteri Kewangan telah menyediakan peruntukan sebanyak 200 juta bagi menyiapkan rumah-rumah terbang Kalai, tetapi hanya tertumpu kepada rumah-rumah kos rendah sahaja. Tidak tertumpu kepada rumah-rumah kos sederhana ataupun rumah mewah, tapi hanya dikategorikan atau dihaskan kepada rumah kos rendah semata-mata. Itu pun bergantung kepada penelitian kementerian. Kita akan memberikan peruntukan sebentar siap. Kita akan berikan peruntukan itu berdasarkan kepada rumah itu satu lebih kurang dalam 80% sudah ada pembeli. Yang keduanya hampir 75% sudah siap. Sementara di bawah 70% ke bawah mungkin itu tidak akan dapat diberikan pertimbangan untuk diberikan peruntukan sebab kita akan berikan prioriti, terutama sekali ada pembeli yang sudah tersedia. Silakan. Saya nak tanya Menteri, kenapa tidak dipertanggungjawabkan kepada pemaju di atas kerja projek-projek terbang Kalai ini, dan kenapa tidak ada undang-undang khusus yang mana kita mengambil tindakan terhadap persendirian itu, individu itu di atas kelalaian dan kecuaian, dan tidaklah membiarkan mereka untuk membentuk syarikat yang baru atas nama mereka sendiri untuk terus membuat projek dan menipu rakyat. Dan setakat ini Menteri tak pernah lagi menggunakan kuasa bahagian 5 itu. Kenapa Menteri tidak menggunakan kuasa itu? Sedangkan kuasa itu besar diberikan kepada Menteri untuk mengambil tindakan kepada maju-maju yang telah menindasi penduduk-penduduk pembeli-pembeli rumah. Untuk makluman yang berhormat, kita mudah untuk bercakap tentang soal projek terbang Kalai, tapi kita ada beberapa kategori tentang soal projek ini. Ada yang projek lewat, ada yang projek sakit, dan ada projek terbang Kalai. Tapi kalau misal mungkin yang berhormat melihat itu projek masih ada di situ, tapi kerjanya slow ataupun tidak dapat disiapkan mengikut jadual, itu dianggap sebagai projek sakit. Sementara 6 bulan projek yang sudah ditinggalkan begitu saja, tidak ada pekerja di situ, tidak ada bahan-bahan binaan di situ, maka barulah pihak kementerian, dengar dulu, pihak kementerian berkuasa menggunakan kuasa menteri. Itu pun kita kena rujuk kepada beberapa perkara lagi, termasuklah pergi ke mahkamah. Bukan semudah itulah kuasa yang ada itu digunakan oleh menteri untuk just terminate the contract atau terminate the project. Tidak, kita tidak sewenang-wenangnya.
kita kena pergi ke mahkamah. Saya tahu tak sebenarnya, tapi sakit ke, tenat ke, terbengkalai ke, perkara ini dah bertahun-tahun berlalu. Jadi menteri bertukar ganti tetapi undang-undang ini tidak pernah dikuatkuasakan. Contohnya perumahan UK Bistari yang dah bertahun terbengkalai dan tidak membantu sekali pembeli-pembeli rumah itu. Jadi menteri harus mengkaji perkara ini lebih mendalam dan cuba membuat sesuatu yang lebih wajar untuk membantu pembeli-pembeli rumah ini. Mereka orang miskin, bukan orang kaya macam menteri-menteri anti nasional ini. Tribunal dah ada. Menteri, tolong. Tribunal dah ada, okeylah. ini. Tribunal yang Speaker mengganggu saya, Okey. dia duduk dan diam. Saya nak cakap, saya suruh dia duduk dan diam. Terima kasih Yang Berhormat. Kalau Selangor boleh bertindak, kalau kerajaan pusat punya kuasa, tapi kerajaan negeri di Selangor pun berkuasa, tapi mereka pun tidak boleh buat tindakan. Tidak boleh buat tindakan sebab projek ini apabila kita buat tindakan, waktu pemerintahan kerajaan Barisan Anti Nasional. kita tahu. Adakah Yang Berhormat tahu bahawa walaupun itu projek Barisan Nasional, tetapi adalah dibuat oleh pihak swasta, bukan kerajaan. Sudahkah Yang Jadi Berhormat? kerajaan harus bertanggungjawab di atas projek ini. Kalau pihak swasta pemaju yang membuat projek-projek ini di bawah kelulusan kerajaan Barisan Nasional yang mempunyai kuasa. Betul. Dan sekarang juga punya kuasa di peringkat federal. Kenapa tidak menggunakan kuasa itu Betul, Yang untuk Berhormat. menangani masalah ini? Ampang, Cuba ampang. kaji berapa banyak Projek-projek yang terbengkalai dilaksanakan yang harus diselesaikan. di masa waktu Terima kasih. Barisan Ampang. Nasional Parlimen pemerintah. Pengerusi boleh kasih dia. Itu betul. Memang Empat betul orang kita bahas, akui. boleh bahas berdua dengan Sebab menteri. memang Barisan Nasional lama sudah memerintah. Ya, tak Itu guna memang kita macam buat. lama-lama, tapi Jangan- tak jangan menyelesaikan masalah. bertengkar. Yang Berhormat, jangan membuat, bertengkar, yang Yang melaksanakan Menteri projek ini mengelakkan soalan adalah dan jawab bukan soalan. Saya kerajaan, tanya, kenapa adalah menteri pihak setakat swasta. ini tidak pernah menggunakan kuasa menteri Akta 1996 bahagian 5? Kenapa tidak pernah menggunakan ini? Kita tidak akan menggunakan, Yang Berhormat, sebagaimana saya sebut tadi bahawa kita ada beberapa langkah yang kita perlu buat. Satu, kita pergi melihat tentang keadaan rumah itu. Saya Itu dah kita kena sebut buat. langkah-langkah Kita kena ini adil. dah bapak. Itu Yang sebab Berhormat, kadang-kadang Yang tak Berhormat. adil. Daripada itu. Yang Berhormat, Pasal Ampang. fikir Duduk, Arab, Ampang, Ampang. dia Ampang. patahkan muadil, Projek-projek tapi kita juga terbengkalai perlu dah adil 20 kepada tahun semua ini, orang, bukan yang baru termasuklah ini. pemaju. Bukan tenat dan sakit dan terbengkalai habis. Yang Berhormat, Ampang. Silakan. Ah. Yang Berhormat. Kadang-kadang apabila kita mengambil tindakan, menteri guna kuasa, parti keadilan bilang, pembangkang bilang kita tidak adil. Jangan Ahli-ahli salahkan yang parti berhormat, kerajaan jangan yang bertanggungjawab. bertengkar ahli yang berhormat. Dia salahkan parti, Kita tidak Tan Sri guna Speaker. kuasa. Dia Macam kata mana kita salahkan tak guna parti, kuasa. Kita kata salahkan kerajaan. Kerajaan yang buat kerja, bukan parti yang buat kerja. Ahli yang berhormat, ahli yang berhormat. Menteri. Duduk dulu, Menteri. Ramai pun bising juga, tidak ramai pun tengkar juga. Boleh cool down sedikit kah? Jangan bertengkar, ini berbahas. Ampang, masalah telah Ampang kemukakan. Kenapa menteri tidak gunakan kuasa? Menteri menjelaskan kuasa tidak digunakan sewenang-wenang. Maka apabila sudah ada jawaban begitu, masalah telah dihuja, menteri gunakan begitu, tidak semestinya tidak ada tindakan akan diambil. Jadi jangan Tuan bertengkar, Speaker, karena menteri sudah apabila habis. bertengkar, banyak lagi masalah yang belum kita selesaikan. Tan Bukan Sri, itu saja. jawapan ni kita dengar berulang-ulang kali. Saya baru 2 tahun, masuk 3 tahun dalam parlimen ni. Itulah jawapan Okey, sampai makasih. sekarang. Tak ada Makasih lagi jawapan Ampang. yang lain. Siapa Ampang? Makasih. Okey, Tuan Makasih. Ketua, menteri dah habis. Dulu, kita batangan. Menteri dah habis. Bayangkan Yang Berhormat Ampang, soalan jawapan berulang-ulang. Bayangkanlah kedudukan kami duduk di atas sini. Yang itu juga yang didengar. Tidak ada perbezaan sangat. Tak apalah, sama-sama kita bersabar. Menteri, teruskan Menteri. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya percaya apa juga jawapan yang saya berikan diharap akan memberikan kepuasan kepada ahli yang berhormat. Memang semua yang tidak puas, khususnya Parti Pembangkang. Namun demikian bahawa kita tidak akan tunduk dan kita akan terus melaksanakan untuk kepentingan rakyat. Kerajaan hari ini adalah merupakan kerajaan yang betul-betul untuk menjaga rakyat. Kalaulah ada tuduhan-tumahan, itu perkara biasa. Kita akan hadapi seperti apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, kita akan hadapi segala-galanya. Sama ada hari ini atau esok atau lusa akan datang. Kita akan melaksanakan Itulah tugas Tan dan Sri tanggung Speaker. jawab. Saya Yang minta Berhormat, Menteri saya tak hadapi bagi laluan. masalah Saya sudah bagi penduduk laluan pada Yang Berhormat. UK Bistari ini. Buat masalah ini, selesaikan masalah ini. Jangan nak cakap saja, retorik saja. No, ini bukan retorik. Kita telah buktikan
dengan peruntukan sebanyak 200 juta, bukan sedikit 200 juta. Dengan langkah-langkah yang kita buat, menyediakan perumahan, menyediakan pembeli yang pertama dengan secara percuma. Ini langkah-langkah yang dibuat kerajaan. Masalah ini untuk dipersetujui atau tidak dipersetujui? Boleh. Tuan Pengerusi, sekian saja pengulungan saya dan mudah-mudahan akan dapat diterima. Saya dan sebelum saya soalan mengenai asrama. Hormat. Dah habis tak? Ini is my flow. Dah habis tak? Saya punya. Belum habis. Dah, saya tak bagi laluan. Jadi Tan Sri Pengerusi, begitu sajalah jawapan-jawapan yang saya dapat buat. Dia tak jawab soalan saya. Mana-mana soalan yang saya tidak dapat jawab. Saya seorang pun dia tak boleh jawab. Pegawai saya akan buat catatan dan akan memberikan respon secara bersurat kepada Yang Berhormat. Meminda akta perumahan dan tempatan. Saya kata kita akan jawab secara bersurat, Yang Berhormat. Secara bertulis. Itu jawab tu surat tu dah datang dah. Jawab. Silakanlah duduklah. Saya tak bagi laluan. Okey. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat dan mudah-mudahan kita akan menjalang tahun 2011. Saya mengucapkan selamat tahun baru, selamat menyambut hari Christmas kepada kita semua. Terima kasih. Hadirin yang berhormat, masalahnya ialah bahawa wang sejumlah ringgit Malaysia 1,193,767,000 untuk Kepala B43 anggaran perbelanjaan mengurus bagi tahun 2011 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju katakan bersetuju, yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara bersetuju, Kepala B43 jadi sebahagian daripada jadual. Ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa perbelanjaan di bawah Kepala P43 anggaran perbelanjaan pembangunan bagi tahun 2011 diluluskan. Ahli yang bersetuju katakan bersetuju, yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara bersetuju, perbelanjaan di bawah Kepala P43 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Kepala Bekalan B45 dan Kepala Pembangunan P45 di bawah Kementerian Belia dan Sukan terbuka untuk dibahas. Datuk Pengerusi, memandangkan kementerian ini telah berjaya mengangkat martabat negara dalam bidang sukan, jadi rasa saya kita luluskanlah. Apa ini jawatan kuasa ini tidak perlulah kami bahas. Saya setuju. Jadi Menteri tak payahlah menjawab sedemikiannya. Jadi saya kemukakan masalah. Ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa wang sejumlah ringgit Malaysia 450,369,000 untuk Kepala B45. Untuk Kepala B45 anggaran perbelanjaan mengurus bagi tahun 2011 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju katakan bersetuju, yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara bersetuju, Kepala B45 jadi sebahagian daripada jadual. Masalahnya ialah bahawa perbelanjaan di bawah Kepala P45 anggaran perbelanjaan pembangunan bagi tahun 2011 diluluskan. Ahli-ahli yang bersetuju katakan bersetuju, yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara bersetuju, perbelanjaan di bawah Kepala P45 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Kepala Bekalan B46 dan Kepala Pembangunan P46 di bawah Kementerian Sumber Manusia terbuka untuk dibahas. Tiada ahli yang berhormat yang minat, maka saya kemukakan Tidak masalah. ada, sebab dia sudah okey. Ya. Saya kemukakan masalah. Masalahnya ialah bahawa wang sejumlah ringgit Malaysia 627,784,400 untuk Kepala B46 anggaran perbelanjaan mengurus bagi tahun 2011 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan.
Ahli-ahli yang bersetuju katakan bersetuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara bersetuju, kepala B 46 jadi sebahagian daripada jadual. Ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P46, anggaran perbelanjaan pembangunan bagi tahun 2011 diluluskan. Ahli-ahli yang bersetuju katakan bersetuju, yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara bersetuju, perbelanjaan di bawah kepala P46 jadi sebagian daripada anggaran perbelanjaan. Ahli yang berhormat, saya letih ahli yang berhormat. Saya langsung tidak sadar bahawa sekarang ini sudah jam 1. Jadi atas kehendak peraturan mesyuarat, Urusan-urusan kerjaan pun sudah habis ini hari. atas kehendak peraturan mesyuarat, maka majelis ini bersidang semula sebagai majelis. Ahli yang berhormat, mesyuarat kita tangguhkan sehingga jam 2.30 petang. Masih. Bukan sudah habis ya?